Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Madam Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura. Dan Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura serta Kerajaan dan Rakyat Republik Singapura bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Singapura yang ke-56. Tujuh belas kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin di negara Brunei Darussalam menjadikan jumlah keseluruhan kepada 364 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. 5 dari kes terbaru ini iaitu kes 348 dan kes 351 hingga 354 adalah merupakan kontak terdekat kepada kes 346. Kes 348 ialah seorang lelaki berumur 31 tahun yang tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 351 ialah seorang kanak-kanak perempuan berumur 8 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos 2021. Kes 352 ialah seorang kanak-kanak perempuan berumur 6 tahun dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 353 ialah seorang lelaki berumur 38 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 7 Ogos. Kes 354 ialah seorang kanak-kanak perempuan berumur 8 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 7 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Al-Falah. Kes 349 dan 350 tiba ke negara ini dari Manila pada 4 Ogos 2021 dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei DI 684. Kes 349 ialah seorang lelaki berumur 34 tahun, manakala kes 350 ialah seorang lelaki berumur 43 tahun. Kedua-duanya tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. 7 dari kes yang telah dilaporkan pada hari ini iaitu kes 355 hingga 361 adalah merupakan kontak terdekat bagi kes 345. Kes 355 ialah seorang lelaki berumur 50 tahun yang merupakan rakan kerja kepada kes 345. Kes ini mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos 2021. Kes 356 ialah seorang lelaki berumur 45 tahun yang juga merupakan rakan kerja kepada kes 345. Kes ini tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 357, seorang perempuan berumur 55 tahun, merupakan kakak kepada kes 345. Kes ini juga tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 358 ialah seorang perempuan berumur 46 tahun yang merupakan isteri kepada kes 345. Kes ini tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 359 ialah seorang lelaki berumur 72 tahun yang juga merupakan rakan kerja kepada kes 345. Kes ini mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos. Kes 360 ialah seorang lelaki berumur 40 tahun yang merupakan rakan kerja kepada kes 345. Beliau juga tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 361 ialah seorang lelaki berumur 56 tahun yang merupakan rakan kerja kepada kes 345.
Kes ini mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster total LNG. Kes 362 ialah seorang kanak-kanak lelaki berumur 13 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 5 Ogos. Kes ini tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan keluar negara. Kes 363 ialah seorang remaja lelaki berumur 16 tahun yang mula menunjukkan tanda-tanda jangkitan ringan pada 2 Ogos. Kes ini tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan keluar negara. Kes 364 ialah seorang perempuan berumur 43 tahun yang mula menunjukkan tanda-tanda jangkitan ringan pada 3 Ogos. Kes ini tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan keluar negara. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dengan pengesanan kes baharu tersebut, 15 kes jangkitan tempatan telah dikesan. Siasatan sedang giat dijalankan bagi mengenal pasti punca jangkitan bagi 3 daripada kes-kes tersebut. Manakala 67 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada masa ini. Berikutan dengan peningkatan kes COVID-19 ini, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai yang mempunyai tanda-tanda jangkitan, khususnya mereka yang berkemungkinan terdedah kepada mana-mana kluster untuk segera mendapatkan rawatan dan melakukan ujian saringan SARS-CoV-2 di swabbing centers seperti berikut. Kompleks Sukan, Hospital Raja Isteri Peringatan Anak Saleha, Pusat Sari, Hospital Suri Suri Begawan, Pusat Kesihatan Berakas, Pusat Kesihatan Pangkalan Batu, Pusat Kesihatan Seriat. Kluster-kluster yang dimaksudkan termasuklah kluster Star Lodge yang dilaporkan kemarin. Khususnya sesiapa yang telah berada di Hotel Star Lodge Jorudong di antara 27 Julai hingga 7 Ogos 2021. Kementerian Kesihatan juga telah mengemaskini garis panduan pemakaian sungkup muka. Sesiapa yang didapati gagal mematuhi arahan pemakaian sungkup muka boleh dikenakan denda kompaun sebanyak RM100 di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Untuk memperbaiki kaedah pengesanan kontak ataupun kontak tracing, Kementerian Kesihatan juga akan memperkenalkan sistem notifikasi melalui pesanan ringkas melalui aplikasi BruHealth kepada sesiapa yang mungkin telah terdedah kepada mana-mana kes COVID-19 yang baru disahkan. Sesiapa yang menerima pesanan ringkas ini adalah dikehendaki untuk segera pergi ke mana-mana swabbing center yang berdekatan untuk menjalankan ujian. Oleh itu, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan sekali lagi kepada orang ramai yang jarang menggunakan aplikasi BruHealth untuk mengaktifkan aplikasi tersebut dan mengimbas kod QR setiap kali masuk dan keluar dari mana-mana premis, di samping mengaktifkan fungsi Bluetooth semasa berada di tempat-tempat awam. Kerjasama orang ramai dalam perkara ini sangat membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan pengesanan kontak ataupun kontak tracing dengan segera dan berkesan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global, serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan mengingatkan orang ramai untuk mematuhi peraturan dan arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan lebih-lebih lagi pada masa ini. Menurut Menteri Kesihatan, kebanyakan kes baharu tidak diketahui sumber jangkitannya, sebahagiannya dalam kluster kecil dan sebahagiannya lagi dalam kluster yang tidak diketahui. Memandangkan jangkitan baharu ini sudah disifatkan sebagai penularan komuniti, Menteri Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk mengambil berat tentang pemakaian sungkup muka dan mengimbas kod QR.
Mengenai kes jangkitan yang semakin meningkat, Menteri Kesihatan menjelaskan kapasiti Pusat Pengasingan Kebangsaan ketika ini mempunyai 164 buah katil dan 180 buah katil lagi di semua hospital. Bagaimanapun, peningkatan kes tersebut sangat membimbangkan. Kementerian Kesihatan jelasnya berharap untuk dapat mengawal jangkitan COVID-19 dalam tempoh 2 minggu ini. Berikutan daripada perkembangan terkini kes wabak COVID-19 di negara kita, Majlis Sambutan Awal Tahun 1443 Hijrah peringkat negara yang dijadualkan hari ini 9 Ogos 2021 di Masjid, Surau dan Balai-Balai Ibadat seluruh negara adalah ditiadakan. Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam siaran akhbarnya memaklumkan kepada orang ramai, khususnya umat Islam di negara ini, walaupun kedatangan tahun hijrah tahun ini tidak dapat disambut seperti lazimnya, namun umat Islam diseru untuk tetap memperingati dan meraihkan hari kebesaran Islam ini dengan membaca doa akhir dan awal tahun di rumah masing-masing, sama ada secara bersendirian atau berjemaah dalam kalangan ahli keluarga serumah. Sebagai panduan, doa akhir tahun Hijrah 1442 dibaca sebelum azan sembahyang fardu maghrib dan doa awal tahun Hijrah 1443 dibacakan selepas sembahyang fardu maghrib. Sementara itu, bagi masjid, surau dan balai-balai ibadat pula adalah dikehendaki untuk membaca kedua-dua doa berkenaan dengan menggunakan pembesar suara yang boleh didengar dan diikuti atau diaminkan oleh orang ramai yang tinggal di sekitar kejiranan masjid, surau dan balai-balai ibadat berkenaan. Teks doa ada disediakan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dan akan diedarkan secara dalam talian melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama www.kheu.gov.bn dan Telegram gov.bn official. Berikutan langkah-langkah pengawalan COVID-19 yang diperketatkan semula. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan beberapa perkhidmatan di bawah kementerian berkenaan akan dihadkan atau ditutup sementara bermula hari ini 9 Ogos 2021 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Perkhidmatan-perkhidmatan tersebut adalah seperti yang tertera. Manakala semua sekolah-sekolah memandu di kesemua daerah akan ditutup serta-merta selama 2 minggu, pembelajaran teori dan praktikal memandu ditiadakan. Peperiksaan ujian kod undang-undang jalan raya dan ujian kelayakan memandu di jalan raya akan ditangguhkan selama 2 minggu. Bagi pengangkutan awam, pengusaha-pengusaha pengangkutan awam dihadkan 50% kapasiti duduk dalam kenderaan pengangkutan awam. Penumpang-penumpang yang akan meninggalkan negara Brunei Darussalam melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei adalah dinasihatkan untuk menggunakan prosedur drop-off atau hanya dihantar oleh tidak melebihi 2 orang. Orang ramai tidak dibenarkan untuk menjemput ketibaan penumpang-penumpang. Surau lapangan terbang antarabangsa Brunei ditutup sementara.
Sementara itu, Jabatan Kaji Cuaca hanya akan memproses pembelian data melalui perjanjian sahaja. Pengambilan dan pembayaran data dilakukan semasa perjanjian yang telah dibuat. Hubungi 238-1342 untuk membuat perjanjian. Perkhidmatan kaunter pihak berkuasa maritim dan pelabuhan dibuka seperti biasa dengan SOP yang ditetapkan. Peperiksaan kelas 9 terhad ditunda sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Semua pemilik, pengusaha dan pemandu berlaju dan perahu tambang supaya menghadkan jumlah penumpang kepada 50% daripada jumlah yang dibenarkan dan sentiasa memakai sungkup muka ketika beroperasi termasuk penumpang. Semua perkhidmatan pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi negara Brunei Darussalam boleh diakses melalui AITI Online Services Portal di online.aiti.gov.bn. Manakala pemilik kafe siber diarah supaya menutup sementara premis perniagaan selama 2 minggu bermula 7 Ogos 2021. Berikutan perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam dan selaras dengan saranan Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam siaran medianya memaklumkan kepada orang ramai mengenai penutupan sementara fasiliti-fasiliti dan premis seperti berikut. Pusat-pusat sukan tertutup, gym, fitness center, kolam renang dan pusat-pusat bowling. Pusat-pusat sukan luar termasuk outdoor playground, padang golf, pusat kegiatan warga emas PKWE, muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan, pusat-pusat orang kelainan upaya termasuk pusat-pusat bahagia di keempat-empat daerah, pusat-pusat penjagaan kanak-kanak dan kaunter-kaunter perkhidmatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya seperti yang tertera. Sehubungan itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memaklumkan kepada orang ramai serta penganjur-penganjur bagi acara-acara kebudayaan, kemasyarakatan, kebeliaan dan kesukanan adalah tidak dibenarkan dan untuk ditangguhkan buat sementara waktu sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, hubungi Pusat Gerakan COVID-19 Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui talian 238-2130 pada waktu bekerja. Pengendalian peringkat ketiga banci penduduk dan perumahan BPP 2021 temuduga bersemuka ke tempat-tempat kediaman di seluruh negara adalah ditangguhkan sementara sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya memaklumkan penangguhan sementara tersebut adalah berikutan langkah-langkah pengawalan yang diperketatkan semula di negara Brunei Darussalam seperti mana dalam kenyataan Kementerian Kesihatan semasa sidang media pada 7 Ogos. Dalam pada itu, JPES akan menyediakan tata cara alternatif bagi isi rumah melengkapkan borang tanya BPP 2021 sama ada secara dalam talian melalui sistem e-census atau temuduga melalui telefon. Maklumat lanjut mengenainya akan diumumkan kemudian. Berikutan perkembangan terkini COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kaunter unit hasil Seksyen Kewangan Radio Televisyen Brunei ditutup sementara bermula hari ini 9 Ogos 2021 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. Sebarang pertanyaan atau pembayaran iuran tender, perkhidmatan iklan, juru acara, sewa-sewa dan sebagainya hubungi 224-2296 atau 224-2297, sambungan 221 atau 341 atau melalui email revenue
rtb.gov.bn.